Operator tekan kat titik 3 ni. Aduh, tak tekan pula. Alright, okay, we look at the tutorial question. Okay, tutorial question, kita tengok yang bahagian electrolytic cell. Okay, ni. Okay, kita tengok soalan 3 Okay, terus kepada soalan sebab dia tak ada dah nak terang nota-nota, tak ada dah, ada terus kepada soalan. Kita tengok soalan ni Okay, electric current of 3 ampere. Electric current of 3 ampere pass through an electrolysis of molten. Ini penting ni. Of molten lead bromide for 30 minutes by using inert electrode. Okay, state the Faraday's first law tadi tu. And the question is, calculate the mass of lead deposited at the cathode. Calculate the mass of lead deposited at the cathode. Okay, sekarang ni dia buat electrolysis bagi molten lead bromide. Okay, molten lead bromide. So Pb Br2 liquid. Okay, Pb Br2 liquid because dia kata molten, leburan. So Pb Br2 liquid. The question is, calculate the mass of lead deposited at the cathode. So you need to write the equation at the cathode. Okay. So saya tunjuk dia punya step by step. Okay, the first step. First step, you write half equation at cathode. Sebab dia tanya cathode kan, dia tanya lead bromide. Half equation. Okay, sebab dia sebut cathode, half equation at cathode. So at cathode, Pb2 plus liquid plus 2 elektron, kita akan dapat Pb solid. Okay. Now, soalan dia tanya yang ni. Okay. Calculate the mass of lead deposited at cathode daripada proses elektrolisis tu nanti. Okay, ni elektrolisis. Dia letak inert electrode. Okay, dalam ni ada lead bromide. Okay, bila dia run elektrolisis, okay, bila dia run elektrolisis, okay, di cathode, didapati bahawa Pb solid akan termendak kat sini. Okay, Pb solid will deposited at cathode. So question dia akan tanya kita, kira mass. Berapakah mass bagi Pb solid yang melekat dekat cathode tu, yang termendak di cathode. Okay, berdasarkan kuantiti elektrik yang dikenakan di sini. Itu dia bagi kamu current dan juga time. Okay, so after you write the half equation at cathode, okay, we know that to produce 1 mole of electron, to produce 1 mole of lead solid ni, kita perlukan sebanyak 2 mole elektron. Okay? So daripada data tadi, daripada nota tadi, 1 Faraday sama dengan 1 mole elektron. Ini statement dia kan? 1 Faraday berkadaran dengan 1 mole elektron. Jadi kalau kita kat sini 2 mole elektron, bermaksud kita perlukan sebanyak 2 Faraday. Untuk menghasilkan 1 mole lead solid tu. Okay. Okay. 1 Faraday sama dengan 96500 coulomb. Ini statement juga.
Okay, kalau kita nak relate dengan quantity of electric charge, 1 Faraday sama dengan 96500 Coulomb. Jadi kalau kat sini kita perlukan 2 Faraday, bermaksud kita akan ambil 2 kali 96500 Coulomb. Dia maknanya untuk menghasilkan 1 mol PB, kita perlukan kuantiti elektrik sebanyak 2 kali 96500 Coulomb. Okey, seterusnya. 1 mol lead juga, kalau kita tengok dia punya molar mass dia, okey, kalau kita tengok dia punya molar mass dia, kita tengoklah dekat kamu punya apa tu table of relative atomic mass kan. Mana lead? Allah. Lead 207.2. Okey, dia punya molar mass dia adalah 207.2 gram. Nilai ni nak ambil mana? Nilai ni refer kepada table of relative atomic masses. Okey, dia punya relative atomic mass dia maknanya 207.2 gram per mole. Tadi bila kita tulis macam ni, kita tak tulislah per mole dah sebab kat sini model dekat sini kan. So 1 mol PB berat dia adalah 207.2 gram. Jadi untuk menghasilkan mass sebanyak 207.2 gram, kita perlukan sebanyak 2 Faraday iaitu berkadaran dengan 2 kali 96500 Coulomb. Okey, ni kita tahu dah. Yang ni jumlah elektrik yang diperlukan untuk menghasilkan lead yang mempunyai jisim 207.2 gram. Okey, ini adalah statement. Okey, ini adalah perkadaran yang saya buat untuk 1 mol lead. Okey. Okey, so sekarang kita tengok Dalam soalan ni dia kata current 3.0 run for 30 minutes. Okay, 30 minit ni minit kita kena change kepada second. So 30 kali 60. So kita nak jawapan dia dalam second, dalam unit second. Jadi sekarang kita perlu cari berapakah quantity of electric charge yang digunakan dalam tindak balas di sini. Okay, so to know that, kamu kena calculate Q, iaitu quantity of electric charge. So calculate Q equal to IT. Dia punya formula dia, Q equal to IT. Jadi kamu punya current adalah 3 ampere. Okay, 3 ampere. Time tadi, ingat time mesti dalam second. Mesti dalam unit second. Okay, jadi kamu calculate lah. Dia kata run for berapa minit? 30 minit kan? So 30, 1 minit 60 saat. So 30 kali 60. So you akan dapatlah dia punya quantity of electric charge. Unit dia adalah Coulomb. Alright. Okay, so lepas you dapat dah di sini, dah masuk dekat atas tu. Okay, masuk dekat atas ni. Maknanya nilai kat sini yang kamu dapat tadi, yang Coulomb tadi now. Okay, you bandingkan dengan yang ni. Sebab kita nak cari berapakah mass PB. Jadi cara saya buat ni adalah saya bandingkan dengan 1 mol. Jadi saya buat perkadaran panjang macam ni. Jadi sekarang yang kita nak hanyalah kita nak relate yang ni dan juga yang ni. Sebab kita dah buat panjang-panjang dah ni kan. Kita dah relate dengan mol elektron. Kita dah relate dengan Faraday. Jadi kita teruskan. Maknanya step yang ketiga ni. Okay, kita ambil. Aduh. Okay, maknanya 207.2 gram berkadaran dengan 2 kali 96
96500 coulomb. Okey, sekiranya kita dapat ni apa? Q ni. Okey, siapa? You all tolong calculate Sat. Idlan Safwan tolong kira Sat berapa nilai Q? Idlan Safwan. Sekejap madam. Berapa nilai Q? RM5,400. Sat. Berapa? 5,400. 5,400 coulomb. Okey, jadi maknanya kalau 5,400 coulomb, okey, berapakah mass alat yang dihasilkan? Okey, yang ni saya nak minta Sharifah Nurina. Sharifah Nurina, berapakah mass lead yang terhasil? Kejap madam. Uh, 5.797 gram. Betul. Semua dapat yang sama ke? 5.797 gram. 797 gram. Okey, yang lain dapat ke? 5.797 gram? Dapat. Alright. Itu je lah jawapan dia. Okey, tahniah semua dapat. Senang kan? Gini je lah cara dia. Simple je. Okey, ya, step pertama kita tulis half equation. Okey. Sebab apa kita buat half equation ni? Tujuan dia adalah kita nak dapatkan ni, kita nak tahu berapakah jumlah mol tu. Sebab dalam exam equation ni satu markah. Lepas tu kita buat satu mol bersamaan berkadaran dengan 2 mol elektron. 2 elektron sama dengan 2 Faraday. Terus kamu cari berapa dia punya quantity of electric charge. Okey, sebab dalam soalan ni dia tanya mass. So kita terus dapatkan mass dengan merujuk dalam table of relative atomic mass. Bagi 1 mol of PB ni. Okey, lepas tu berdasarkan data yang diberi, dia bagi kamu dua ni, dia bagi kamu current dan juga time. Okey, dan jangan lupa time mesti dalam second, dalam saat Okey, kita kira Q. Okey, lepas kamu kira Q, masuk balik dekat kita punya yang perkadaran panjang ni. Jadi kita keluarkan yang kita nak je lah. Okey, yang kita nak bandingkan sekarang ni antara Q dan juga mass. Terus kita dapat. Okey. Kalau kamu tengok ada setengah buku rujukan ataupun mungkin video-video lecturer yang lain, okay, kebanyakannya diorang daripada Q ni diorang convert pergi Faraday sini. Okay, yang ni step lain lah, step panjang lah. Okay, mula dia cari Q, lepas dia cari Q, dia cari berapa Faraday. Pada cari berapa Faraday, dia cari mol pula. Mol elektron. Lepas dia cari mol elektron, barulah dia dapat jawapan mass. Ni cara yang ada setengah video ataupun kebanyakan buku buat. Dia tak buat, maksudnya dia tak guna yang cara yang ini. Ni yang cara yang saya tunjuk ni. Okey, dia maksudnya dia Q, cari Faraday, lepas cari Faraday, cari mol, lepas cari mol, cari mass. Okey, kalau cara yang saya tunjuk kat kamu ni, saya cari untuk 1 mol. Saya cari untuk 1 mol because yang 1 mol ni, yang ni memang dah fix dah. Memang dah tetap dah yang 1 mol ni. Lepas tu baru saya cari yang ikut soalan. Okey. So, terpulang pada kamu sama ada kamu nak guna cara yang saya tunjukkan ini
ataupun kamu nak guna metod yang ini. Metod ni pun boleh juga, tapi saya rasa metod yang ini, yang ni lah, yang ni kan, Allahuakbar. Okay, kalau metod ini bagi saya tak berapa nak nampak sangat. Okay, sebab saya dulu masa saya belajar, saya tak berapa pandai bab ni. Saya tak faham. Kenapa kena cari Faraday? Kenapa nak kena cari pun saya tak faham. Okay, so bila saya dah mengajar ni, baru saya dapat tahu, kenapa saya tak faham. Rupa-rupanya kita tak tahu matlamat kita apa. Jadi that's why I come up with this type of calculation lah yang saya tunjukkan kat kamu kat sini. Okay, I think this type of calculation, baru nampak kaitan dia dengan mole, dengan Faraday, dengan elektrik, dengan mass. Even kalau dia tanya volume pun kamu boleh sambung lagi. Alright, kita try lagi satu Okay, kita try lagi satu. Okay, question number 4. Kita tengok question number 4. Tutorial. Aqueous solution of platinum is electrolyzed. Okay, nampak Aqueous solution of platinum. Aqueous solution of platinum salt is electrolyzed using current 5 ampere. After 2 hours, 18.18 gram of platinum is formed at the cathode. Calculate the charge of PT ions, platinum ion in this solution. So given the AR ni adalah relative atomic mass of platinum is 195. Okay, so yang ni, soalan ni dia bagi mass. Dia tanya charge pula. Okay, dia bagi mass, dia tanya charge. Okay, so strategi kita yang pertama sama juga step dia. Okay, tulis kat mana tak? Okay, saya buat dekat sini lah. Soalan ni, nombor berapa soalan ni? Soalan nombor 4. Okay, soalan 4 Okay, step pertama. Okay, step pertama kita write half equation. Okay, mesti buat equation. So, PT. Tapi kita tak tahu dia punya charge. Okay, kita tak tahu dia punya charge, so kita tinggal kat situ. So, kita tambah berapa elektron tak tahu lah sebab kita tak tahu berapa charge. Kita akan dapat PT. Solid. Okay, so sekarang ni unknown kita adalah charge. Okay, unknown kita adalah charge. Kita tak tahu yang ni. Jadi bila kita tak tahu dia berapa charge, kita pun tak tahu berapa elektron. Alright. Okay, step kedua. Kita follow je macam tadi. Okay. 1 mol elektron. 1 mol. Kenapa saya suka kata 1 mol elektron? 1 mol platinum berkadaran dengan berapa elektron tak tahu. Jadi bila kita tak tahu berapa elektron, maka kita tak tahulah berapa Faraday. Kan? Tak tahu berapa jumlah elektron, maka tak tahulah berapa Faraday yang digunakan. Juga kita juga turut tak tahu berapakah quantity of electric charge. Tak tahu juga. Jadi macam banyaknya unknown kita kan. Okay. Tapi dia bagi kat kamu dalam data tu dia bagi AR. AR for platinum is 195. 195. Bermaksud 195 gram. AR relative atomic mass tak ada unit. So AR sama dengan molar mass. Molar mass unit dia adalah gram per mol. Dia lupa dah pula nilai dia. 195. Jadi kita tulis kat sini 195 gram. Okay, 195 gram. Dia punya AR. Okay. Dia run electrolysis ni for 2 hours. For 2 hours, 5 ampere
dan didapati 18.18 gram of platinum is formed at the cathode. Okey, jadi kita tulis maklumat kat sini, maknanya 18.18 gram platinum telah terhasil di kathod apabila dia buat elektrolisis selama 2 jam 5 ampere. Jadi di situ daripada situ kita dah boleh kira dia punya Q. Okey, kita dah boleh kira Q. Q equal to IT. So current dia adalah 5 ampere. Okey, 5 ampere darab time dia 2 jam. So 2 jam, 1 jam 60 minit, 1 minit 60 second. Sebab kita kena convert dia kepada second. Okey. So you akan dapat nilai Q. Okey, nak panggil siapa pula ni? Nabil. Nabil Syahmi. Pagi tadi tak masuk. Berapa nilai Q? Cik tekan calculator. Berapa Q? Kejap je. Berapa? 36,000. 36,000. Betul 36,000. Betul Yang lain betul Betul, madam. Okey. Kalau ada jawapan kawan kamu yang tak betul, tolong membangkang cik, tolong bagi tahu sebab saya tak tengok jawapan, saya percaya kat kamu je lah. Okey, jadi sekarang kita buat macam ni lah. Okey, 36,000 kita letak dekat sini, dekat ruangan yang Q tu. Okey, yang ni mass. Okey. Yang ni mass. Okey, ni mass kan, ni mass. Yang ni ruangan mol. Yang ni ruangan bilangan elektron. Yang ni ruangan berapa Faraday. Yang ni ruangan Q, quantity of electric charge. Okey, saya letak macam tu supaya dia senang nampak. Jadi kita letak 36,000 ni kat sini. Okey. So sekarang ni data mass kita. Ni kita punya Q. Macam tadi jugalah kita relate mass dengan Q. Okey, jadi kita keluarkan. Okey, kita keluarkan step yang keempat, kita keluarkan. Jadi maknanya 18.18 gram berkadaran dengan 36,000 coulomb quantity of electric charge. Okey, maknanya dengan dia membekalkan sebanyak ini dia punya quantity of electric charge, mass yang terhasil adalah 18.18 gram. Okey. Jadi, berapakah quantity of electric charge untuk menghasilkan 195 gram? Berapakah quantity of electric charge yang perlu digunakan untuk menghasilkan 195 gram platinum? Okey, dijemput Aina Ayuni. Aina Ayuni, tolong calculate sah berapakah quantity of. Alright. So ambil 36,000 bahagi 18.18 darab 195.
Okey, berapa? 386 138.6139. Apa dia? 386 386 138.61. 138.61. Jadi maknanya untuk menghasilkan 195 gram platinum, kuantiti elektrik yang diperlukan adalah sebanyak 386,138.61. Okey. Jadi sekarang ni kita nak tahu hak yang ni. Okey, kita nak tahu yang tu, maknanya kita bahagi pula yang ni. Okey. 386,138.61 ni sama dengan 96500 darab dengan, katalah darab dengan Y. So, apa dia Y? Ambil 386,138.61 tu bahagi dengan 96500. Berapa Y? Nak panggil siapa tak? Nak panggil Lau Siying. What is Y? Lau Siying. 0.4. Y 0.4. Betul ke? Macam salah je. 386,138.61 divide by 96500. 4.001. What? 4.001. 4.0. 4.0 lah. That means 4 lah. Okay, maknanya Y adalah 4. Okay, Y adalah 4. So maknanya kat sini 4 plus. Dapat? Okay, dapat tak? Dapat tangkap tak? Okay, kita dapat tadi quantity of electric charge. Quantity of electric charge yang kita kira di sini merujuk kepada benda ni. Okay, maknanya 386,138.61 tu sama dengan 96500. Okay, darab Y. Ni lah Y. Kita cari Y tadi tu kan. So, once you dah dapat Y sama dengan 4. Maknanya kat sini 4, maknanya 4 kat sini 4 Faraday, 4 mole elektron. Bermaksud charge dia adalah 4 plus. So the answer for what is the charge of platinum? So the answer is 4 plus. Okay, soalan ni what is the charge kan? What calculate the charge? So answer dia adalah 4 plus. Jangan letak positive 4. Okay, yang ni charge. If you write positive 4 merujuk positif. Kalau kamu tulis positive 4, ini adalah oxidation number. Oxidation number. Okay, tapi 4 plus merujuk kepada charge. Cara penulisan. So soalan tanya charge. So yang ni lah jawapan dia, bukan yang ni. Alright, dapat Okay, so saya dah tunjuk kamu 2 contoh. I hope that you boleh buat sendiri yang lain-lain ni. Okay, nak suruh kamu try buat apa? Okay. Can you try number 5?
Okay, I want all of you try question number 5. Okay, I give you 5 minutes boleh kot? Okay, guna contoh yang saya tunjukkan ni, guna step yang lebih kurang sama je. A metal X form a chloride with formula XCl3. Molten XCl3 was electrolyzed by passing an electric current. Nampak? Dia punya current dia 3.88 ampere for 16 minutes. The amount of X deposited at the cathode was 0.347 gram. The question is, what is the relative atomic mass of X? Okay, ini adalah tengok macam mana cara saya highlight. Okay, nampak tak cara saya highlight soalan kan? Bila kita baca soalan, data tu kita letak highlighter color lain, soalan tu kita letak highlighter color lain. Supaya kita dapat bezakan antara soalan dan juga data. Okay, so I want all of you please try question number 5. Okay, sekejap lagi kita nak tengok, saya akan panggil untuk kita nak tengok berapakah jawapan-jawapan dia. Okay, saya bagi masa dalam 5 minit. This is the last question, nanti boleh dismiss. Okay, so saya tinggalkan contoh yang tadi. Okay, saya bagi masa 5 minit. Kalau you all boleh buat, dapat jawapan betul, maknanya you all dah faham lah part ni, insyaAllah. Yang ramainya tak masuk kelas.
Madam. Alright. Dah dapat dah? Boleh buat tak? Okey, kita tengok betul ke tak yang you buat? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita ada XCl3. What is the relative atomic mass? Okay, XCl3. Allah. XCl3 maknanya kalau kita pecahkan dia akan jadi X3 plus campur Cl minus kan. So kita nak tahu X ni charge dia apa. So dia X3 plus lah. Kami pun dah belajar kan dalam sekolah darat silang tu. Tadi macam biasa tadi kita akan buat equation dulu. Half cell equation at cathode. So X3 plus 3 electrons produce X. Okay, step 2. Okay, step 2 kita akan tengok sini kan. Maknanya 1 mole of X equivalent with 3 electron. Equivalent 3 electrons means 3 Faraday. 3 Faraday means 3 times 96500 Coulomb. Okay, tapi sekarang ni kita tak tahu berapakah molar mass bagi X. So kita tak tahu berapa gram ni, kita tak tahu. Ini kita nak cari. Okay, semua dapat macam ni tak? You all buat keadaan macam ni tak? Buat sama. Okay. Okay, now apa dia? The amount of X deposited at cathode was 0.0347 gram. Okay, dia and then electric current 3.88. Okay, ini macam biasalah kita cari Q. So, nak cari Q ni senang sangat kan? Q equal to IT, formula dia. Jadi, 3.88 ampere darab dengan time. Jangan lupa lah, time dia bagi dalam minit. Mesti tukar kepada second. So, nak tukar second, 1 minit 60 saat. So, kali 60. Nak susah apa jawab tak? Izati? Izati, berapa Q Izati? Izati, berapa nilai Q? Loh, diam. No, Izati. Tak boleh jawab, boleh taik Tak ada nak buat. Haifa? Haifa, berapa nilai Q? 3724.8. 3724.8 Coulomb. Alright. So 3728 Coulomb tu letak kat sini. 3724.8 kan? Betul kan?
Okey, ke728 pula letak kat situ. Okey, dah kita dah dapat dah, nampak tak? Macam ni. Okey, senang nak cari Q. Senang nak cari Q, tak cari molar mass dia. Kan, kita teruskan untuk cari molar mass. So, 3724.8 bahagi dengan 0.347 darab 3 kali 96500. Betul tak? So, you akan dapat dia punya AR. Okey, berapakah AR? Nak panggil siapa ya? Gowenzin? Norwich tak masuk Gowenzin? 26.97. 26.97. Ada unit tak? Gram per mole. Tak ada. Tak ada. Ya, hati-hati. Soalan tanya relative atomic mass. So, jangan careless. Tak ada unit Sebab tadi kan kita duk kira kat sini kan, yang saya buat gram ni kalau ada yang ni dia punya mass tau, dia punya molar mass. Hati-hati yang ni kalau molar mass. Kalau soalan tanya what is the molar mass, baru unit dia gram per mole. Tapi sekarang dia tanya kita AR. So AR tak ada unit. Tulis besar-besar. AR no unit. Okey. So semua dapat ke 26.97? Dapat. Alright, okay. So that's all for class today. I hope that everybody can try soalan-soalan yang lain. Dan saya rasa paling senang hak ni So kalau kamu nak dapatkan mood untuk buat soalan electrochem, I think you all buat soalan Faraday ni. Sebab dia senang dan memang buat dapat jawapan. So dia akan meningkatkan motivasi you all lah. Okay. So you all try lah buat cara yang saya tunjukkan ni. Mungkin dia agak berbeza sikit dengan yang dalam contoh dalam nota ataupun yang dalam buku lah. Okay. So that's all for today. Actually kita dah pun habis topik electrochem. So next Thursday kita akan masuk topik baru which is Introduction to Organic Chemistry. Sebab topik Introduction to Organic Chemistry adalah topik untuk assignment. Okay, topik assignment. Okay, so siapa yang masih lagi kurang jelas, nanti boleh tengok balik video untuk slot kita pada tengah hari ni Okay. So bye-bye. All the best. Ramai lah tak masuk. 17 orang je masuk. Okay. Thank you class. Actually nama saya dah, walaupun saya tak panggil, nama dah terrecord dah ni dekat saya punya team ni. Okay. Bye-bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye-bye. Thank you, madam. Selamat tengah hari.